Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam video pengajian perniagaan semester yang ketiga bab yang pertama, keusahawanan. Okey, video kali ini kita akan tengok kaedah memulakan perniagaan iaitu menggunakan kaedah pakatan strategi. Okey, kalau sebelum ni mungkin kita dah tengok beberapa kaedah yang digunakan untuk memulakan perniagaan. Yang pertama, memulakan perniagaan sendiri. Yang kedua, mengambil alih perniagaan sedia ada. Yang ketiga, kaedah franchise. Dan yang keempat, hari ini kita akan tengok pakatan strategi. Okey, sedikit pengenalan. Pakatan strategi ini merupakan satu kerjasama atau pergabungan antara dua atau lebih firma dalam pasaran. Okey, dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengembangkan firma secara cepat dan cekap di samping mendapat keuntungan yang maksimum. Okey, pergabungan teknologi, keluaran, kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki firma-firma dalam sesuatu pendekatan strategik berupaya meningkatkan daya saing firma dalam pasaran. Okey, so kaedah pakatan strategik ini melibatkan pergabungan dua ataupun lebih buah syarikat dalam kita nak mencapai sesuatu matlamat dalam tempoh masa yang tertentu. Jom kita tengok antara kelebihan dan juga kelemahan pakatan strategik. Setiap kaedah-kaedah ni dia ada kelebihan dan kelemahan. So kita tengok apa pula kelebihan dan juga kelemahan pakatan strategik. Kelebihan yang pertama, peluang untuk mencapai kejayaan tu lebih tinggi. Disebabkan kita bergabung, kita berkongsi tenaga dengan syarikat yang lain. Setiap firma yang terlibat dalam pergabungan akan berusaha untuk mencapai kejayaan. Ini dah pastilah, mana-mana perniagaan dia nak untung. So dia akan berusaha untuk mencapai kejayaan. Yang ketiga, risiko kerugian adalah sangat rendah. Kerana kita boleh sebarkan kepada pakatan ahli-ahli pakatan yang lain. Kita rugi, kita tak tanggung seorang-seorang. So, kita akan tanggung bersama-sama. Yang keempat, kelebihannya ialah modal pelaburan besar. Kita boleh kongsi dengan ahli-ahli pakatan kita. Kepakaran yang tinggi, kerana bergabung. Dan juga persaingan dapat dikurangkan dengan pergabungan. Maknanya mungkin ada 10 pesaing dalam industri yang sama. So, bila bergabung, mungkin 3 bergabung, 4 bergabung. So maknanya tahap persaingan tu dia semakin berkurang. Itu kelebihannya. Kelemahan pakatan strategik yang pertama, perbalahan antara ahli tu dia akan berlaku. Ini biasalah bila lebih daripada sebuah syarikat bergabung. So perselisihan faham tu dia akan berlaku dan perbalahan tu mungkin akan berlaku di antara ahli-ahli pakatan. Rahsia perniagaan akan terbongkar. Syarikat tidak boleh menyimpan rahsia tersebut dan perlu didedahkan kepada ahli-ahli pakatan tersebut. Kesukaran untuk mencapai kesepakatan dan membuat keputusan. Sebab kita perlu mendapatkan persetujuan bersama. Tidak mempunyai jangka hayat yang kekal. Kerana kebiasaannya pakatan dibentuk dalam satu tempoh tertentu. Untuk matlamat tertentu. Bila dah habis tempoh, so jangka hayat pakatan itu akan berakhir. Ketidakselarasan dari aspek kaedah pengurusan akan wujud. Mungkin syarikat A mengamalkan kaedah pengurusan yang lain, B kaedah pengurusan yang lain. Bila bergabung tu, dia akan menyukarkan sikit dari segi kaedah pengurusan dia. Itu kelemahan pakatan strategik. Jom kita tengok pula jenis-jenis pakatan strategi. Ada berapa jenis pakatan strategi yang ada? Terdapat 3 jenis pakatan strategik iaitu yang pertama usaha sama, yang kedua pelesenan, yang ketiga pengeluaran secara kontrak. So jom kita tengok satu persatu jenis pakatan strategik yang dinyatakan. Jenis pakatan strategik yang pertama ialah usaha sama. Dibentuk oleh firma-firma yang ingin memasarkan barang dan perkhidmatan mereka dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Kebiasaannya keuntungan akan diagihkan mengikut jumlah modal yang dilaburkan. Dia ada nisbah. Tanggungjawab terhadap firma dan kos akan ditanggung bersama firma-firma yang terlibat. Ini usaha sama.
So, antara kebaikan usaha sama ialah dapat meluaskan pasaran ke peringkat yang lebih tinggi dan meningkatkan keuntungan, berupaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan juga teknologi yang dimiliki firma yang terlibat. So, kita boleh upgrade lah kita punya knowledge dengan rakan-rakan pakatan ataupun usaha sama kita tu. Kemudian membantu mengurangkan risiko seperti risiko kerugian kita dapat sebarkan, mempunyai kelebihan dalam aspek daya saing, kerana kita berkongsi kepakaran, berkongsi kebolehan dan sebagainya. So, kita dapat kelebihan dari segi daya saing. Antara kelemahan usaha sama, pemindahan teknologi kepakaran, pengetahuan dan kemahiran akan berlaku dan juga akan menyebabkan persaingan dalam kalangan firma setelah tamat usaha sama. So, maknanya bila diorang bekerja sama, so kepakaran itu kita akan share. Tapi bila tamat tempoh, so masing-masing mempunyai kepakaran yang dia tahulah kelebihan dan kelemahan syarikat masing-masing. So, persaingan sengit tu dia akan berlaku lah. Kelemahan yang kedua, perbezaan budaya, organisasi, pengurusan dan juga matlamat menyebabkan percanggahan pendapat dan mungkin menimbulkan konflik untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir sekali, kebebasan untuk membuat keputusan tu tak ada. Dan aku kata mengawal perjalanan firma adalah terhad dan perlu mendapat persetujuan antara ahli-ahli yang terlibat dalam usaha sama tersebut. Seterusnya kita tengok pula jenis yang kedua iaitu pelesenan, iaitu melibatkan pembentukan perjanjian antara pemegang lesen dengan penerima lesen bagi membolehkan penerima lesen memasuki satu pasaran asing melalui tanggungan risiko yang minimum. Penerima lesen perlu membayar royalti kepada pemegang saham dan juga pemegang lesen berhak terhadap aspek proses pengeluaran, cap perdagangan, paten dan juga rahsia perniagaan. So, sekiranya lesen itu telah diberikan dan dia dapat, so dia berhak terhadap benda-benda tadi lah. So, kita tengok pula kebaikan dan juga kelemahan pelesenan. Antara kebaikan dia, pemegang lesen mempunyai peluang yang besar untuk meluaskan pasaran. Mungkin disebabkan oleh perniagaan tersebut dah terbukti berjaya. Penerima lesen mempunyai maklumat yang lengkap dan terkini tentang pasaran tempatan. Sebabnya biasanya kita nak ambil lesen, so kita dah kaji dah mungkin permintaan untuk kawasan kita tu mungkin dah ada. So, kita ambil lesen daripada pemegang lesen tadi. Teknologi dan kepakaran yang dipunyai oleh pemegang lesen dapat dipelajari oleh penerima lesen. Pemegang lesen tidak dikenakan cukai ekspor, manakala penerima lesen tidak dikenakan cukai import. Kelemahan dia pula, penerima lesen dikendaki membayar royalti kepada pemegang saham. Nak dapatkan lesen ni, so kita kena bayar royalti. Pemegang lesen akan berisiko tinggi untuk kehilangan keuntungan dan hanya akan dibayar royalti sahaja sekiranya penerima lesen berjaya memajukan perniagaan yang sedang dijalankan dan berjaya memasarkan produk ke peringkat lebih tinggi. Dan juga pemindahan teknologi, kepakaran, pengetahuan dan kemahiran kepada penerima lesen akan berlaku dan persaingan berlaku apabila lesen tamat tempoh. Jenis pakatan strategi yang kedua ialah pelesenan, iaitu melibatkan pembentukan perjanjian antara pemegang lesen dengan penerima lesen bagi membolehkan penerima lesen memasuki suatu pasar asing melalui tanggungan risiko yang minimum. Penerima lesen perlu membayar royalti kepada pemegang lesen. Pemegang lesen berhak terhadap aspek proses pengeluaran, cap perdagangan, paten dan juga rahsia perniagaan. Seterusnya kita tengok kebaikan dan juga kelemahan. Kebaikan yang pertama ialah pemegang lesen mempunyai peluang yang besar untuk meluaskan pasaran. Penerima lesen mempunyai maklumat yang lengkap dan terkini tentang pasaran tempatan. Teknologi dan kepakaran yang dipunyai oleh pemegang lesen dapat dipelajari oleh penerima lesen. Dan yang keempat ialah pemegang lesen tidak dikenakan cukai ekspor, manakala penerima lesen tidak dikenakan cukai import. So, di antara kelemahannya pula ialah penerima lesen dikendaki membayar royalti kepada pemegang lesen. Yang kedua, pemegang lesen akan berisiko tinggi untuk kehilangan keuntungan dan hanya akan dibayar royalti sahaja sekiranya penerima lesen berjaya memajukan perniagaan yang sedang dijalankan dan berjaya memasarkan produk ke peringkat lebih tinggi. Dan yang ketiga, pemindahan teknologi,
kepakaran, pengetahuan dan kemahiran kepada penerima lesen akan berlaku dan persaingan berlaku apabila lesen tamat tempoh. Dan yang terakhir sekali ialah pengeluaran secara kontrak. Okey, berlaku apabila sesebuah syarikat pengeluaran tempatan mengadakan perjanjian dengan sebuah syarikat asing untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan di loji pengeluaran negara asing. Okey, hasil pengeluaran yang dibuat oleh syarikat penerima kontrak akan diimport kembali oleh syarikat di negara pemberi import. Okey, so maknanya kita cuma menghasilkan, bila dah siap, syarikat induk tu dia akan import balik barang-barang yang telah dihasilkan. Okay, so antara kebaikan dan juga kelemahan pengeluaran secara kontrak ialah kebaikan yang pertama, bekalan tenaga buruh dapat diperoleh dengan mudah. Okay, mana syarikat tu dia akan cari pekerja-pekerja dia. Bekalan bahan mentah diperoleh dengan mudah gunakan sumber tempatan. Firma yang terlibat dalam pengeluaran secara kontrak dapat menikmati pengecualian cukai. Dan yang terakhir sekali, firma yang terlibat dalam pengeluaran secara kontrak menerima galakan insentif daripada kerajaan tempatan. Okay, dan kelemahan dia pula, firma pemberi kontrak sukar menjalankan kawalan ke atas firma penerima kontrak berkaitan faktor jarak yang jauh. Okay, semaknanya induk dia tempat lain, mungkin yang menerima kontrak tersebut di negara yang lain. Okay, so kawalan tu sukar dilakukan. Persaingan antara firma pemberi kontrak dengan firma penerima kontrak akan wujud selepas tamat perjanjian. So, sebab rahsia dah semua dah tahu, so kita akan mula compete lah selepas suatu perjanjian tersebut tamat tempoh. Dan juga firma penerima kontrak terpaksa membayar royalti kepada firma pemberi kontrak. Okey, itu sahaja video untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel Cikgu Rizal dan jangan lupa share kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.